Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Dewan Bahasa dan Pustaka telah melancarkan Dekad Membaca Kebangsaan pada 13 Februari 2020 untuk melahirkan Malaysia Negara Membaca pada tahun 2030. Jabatan Pendidikan Negeri Johor turut tidak ketinggalan untuk menyemarakkan melalui program lisensi buku warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi tahun ini mulai bulan Februari 2021. Saya akan memulakannya dengan buku yang bertajuk 9 Strategi Membangunkan Kecemerlangan Sekolah yang ditulis oleh Zainuddin Muhammad Noor. Usaha ini memperlihatkan kesungguhan berbagai pihak untuk menjadikan amalan membaca satu budaya yang pastinya bertujuan untuk membentuk satu masyarakat yang berpengetahuan, berilmu dan bermaklumat. Ini akan menjadikan seorang itu bukan sahaja kaya dengan pelbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkebolehan menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut dengan baik dan berkesan. Malah, berbagai pengetahuan dapat dimanfaatkan bagi membentuk cara berfikir dan bertindak dengan betul. Untuk itu, saya menyeru kepada semua agar menjadikan amalan membaca sebagai satu budaya. Bacalah walau di mana kita berada. Bersama kita menyokong agar Dekad Membaca Kebangsaan dapat mendukung aspirasi Malaysia Negara Membaca sehingga berjaya. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Akhir kata, bersama kita semarakkan Dekad Membaca Kebangsaan. Di samping terus berjuang memutuskan rantaian wabak COVID-19 dengan mengamalkan 3W dan mengelakkan 3C bagi memastikan objektif program dapat dicapai dan berjalan lancar di samping mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu buku yang telah saya baca bertajuk 9 Strategi Membangunkan Kecemerlangan Sekolah. Buku ini ditulis oleh saudara Zainuddin Muhammad Noor. Sebagaimana yang kita maklum bahawa teras pendidikan negara kita ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah pun melancarkan Pelan Strategi Organisasi untuk tempoh 2021-2025. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, anjakan kelima jelas kepada kita bahawa kita ingin meletakkan pemimpin berprestasi tinggi di setiap sekolah. Dalam perancangan strategi organisasi Jabatan Pendidikan Johor, kita mempunyai 5 anjakan. Anjakan pertama ialah perubahan minda. Sudah tentulah dengan perubahan minda ini kita memerlukan berbagai idea. Dan bagaimana kita mendapat idea? Tentulah dengan membaca buku. Dan sebagaimana saya sebut tadi, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, anjakan kelima, kita perlu meletakkan pemimpin berprestasi tinggi di semua sekolah. Oleh itu, saya merasakan buku yang ditulis oleh saudara Zainuddin Muhammad Noor ini amat sesuai dibaca oleh golongan pendidik sekolah, lebih-lebih lagi pemimpin di sekolah. Dalam buku ini mengandungi 11 bab bagaimana ia mengukirkan pandangan-pandangan berdasarkan bacaan, pengalaman bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Saya tertarik dalam satu bab yang ditulis di sini iaitu pelaksanaan program yang berkesan. Jadi amat penting pemimpin sekolah untuk menyediakan satu program yang berkesan untuk memastikan KPI sesuatu organisasi boleh dicapai. Dan dalam buku ini dinyatakan bagaimanakah program yang berkesan boleh dicapai
dalam sesuatu organisasi. Dan antara faktornya ialah kebersamaan, menentukan sumber manusia yang ada, dan juga kita perlu memikirkan kekuatan, kekurangan, sumber-sumber yang ada. Jadi sebagai satu, bagaimana kita memahami juga sumber manusia yang sedia ada. Dan dalam bab 6 ini contoh juga bagaimana kita perlu mengenal pasti semangat dalaman yang perlu ada dalam tim kita. Dan sebagaimana kita maklum, sifat manusia akan mempunyai satu semangat dalaman dan satu semangat luaran. Dengan mengenali semangat secara dalaman dan luaran ini, pemimpin boleh mendorong sumber manusia untuk memastikan objektif organisasi dapat dicapai. Dan dengan memahami mereka, kita boleh bertindak dengan keadaan yang lebih tepat dan sempurna. Sebagai contoh, ada kaki tangan kita yang mempunyai semangat motivasi yang cukup tinggi. Maka dorongan yang minimum sahaja kita perlukan. Tetapi ada kaki tangan kita yang mempunyai semangat dalaman yang cukup rendah. Oleh itu, kita perlu memberi motivasi dan juga memberi sokongan bagaimana mereka boleh menjadi anggota sokongan organisasi yang cukup berjaya. Dan juga ditegaskan dalam bab ini bagaimana kita kita sebagai pemimpin sekolah perlu memberi dorongan. Kita diingatkan jangan menggunakan satu ancaman, ugutan untuk mendorong kaki tangan kita. Sebaliknya, gunakanlah kata-kata pujian, semangat dan galakkan untuk mereka menyokong organisasi kita. Dengan langkah-langkah demikian, tentu sekali organisasi kita dapat berjaya untuk kita rancang sesuai dengan misi dan misi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, untuk mendalami lagi ilmu yang perlu ada sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan digalakkan membaca buku ini. Dan saya yakin dengan pembacaan buku ini, kita dapat memanfaatkan ilmu serta menterjemahkan dalam setiap tindak tanduk kita untuk memastikan organisasi kita berjaya sebagaimana yang dikehendaki. Akhir kata, buku umpama sahabat yang paling baik. Ia tidak akan berubah hari ini, esok dan selama-lamanya. Selamat membaca. Terima kasih.